Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati tuan pengurusi majlis kita pada malam ini, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan Teluk Ketapang, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah semua, kita panjatkanlah syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada malam ini di Teluk Ketapang. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan kita ini, dan semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal saleh yang akan memberi kebaikan dan keuntungan kepada kita, yang ini pada hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi kita akan tazkirah lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab soalan lebih kurang 4 jam. Boleh? Nak ngundi dah ni. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yasta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman karaha faqad bari'a wa man ankara faqad salima illa man taba'a wa radiya. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallu atau kama qala, rawahu Muslim. Suatu hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ialah salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya akan menjadi pemimpin di kalangan kamu satu kerajaan atau pemerintah. Kamu semua kenal mereka ini, dan kamu hendaklah engkarkan akan mereka ini. Barang siapa yang benci kepada mereka ini, maka dia terlepas, dan barang siapa yang melawan mereka ini, maka mereka selamat. Melainkan orang-orang yang suka dan mengikut mereka itu. Maka berkata para sahabat, adakah perlu kami perangi akan mereka itu atau kami bunuh mereka itu? Nabi SAW menjawab, la, tidak, selama mereka mengerjakan sembahyang. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jangan tanyalah dhaif ke sahih. Nah, dalam kitab Sahih Muslim, kitab yang ketiga paling suci selepas Al-Quran. Kitab paling suci di alam ini Quran. Kemudian kitab Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut isteri Nabi, dia adalah Ummul Mukminin. Ummu bermakna mak, ibu. Mukminin kita lah orang beriman. Tarah isteri Nabi ni ialah tarah mak kita. Bukan maknanya kita boleh bersentuh atau berduaan, tetapi haram kita bernikah dengan isteri Nabi kerana dia sama tarah dengan mak kita. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kata Allah atas kamu bernikah dengan ibu-ibu kamu sendiri. Maka isteri Nabi ialah mak kita. Jadi kalau orang tanya mak kita ada berapa, ramai lah. Nampak? Mak yang melahirkan kita dan isteri-isteri Nabi. Kenapa tidak dikatakan janda
Padahal mati lama dah. 1500 tahun dah isteri Nabi ni mati. Tapi dia tak nama janda. Lain pada isteri Nabi, habis iddah namanya janda. Sama ada cerai hidup atau cerai wafat. Kalau cerai hidup, maka tengok. Selama dalam iddah, nama isteri lagi. Habis iddah, nama janda. Kalau jenis ada haid, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 kali suci mereka beriddah. Dan masuk haid yang ketiga, maka habis iddah, maka bini kita hilang nama bini, dapat nama janda pada haid yang ketiga. Kalau hak jenis beranak, jenis mengandung pula, lama mana iddahnya? Allah kata hatta yada'na hamlahunna. Iddahnya selama mana belum lagi beranak. Bila beranak, habis dah iddah. Walaupun sekejap saja. Contohnya seminit saja. Kena cerai, beranak. Dapat WhatsApp, terima wasih dari tok lelaki. Aku telah ceraikan kamu, wahai isteri yang sangat kucintai. Nampak? Jatuh tak talak? Jatuh dah talak, jelas dah. Terkejut kena cerai, beranak. Maka habis iddah. Nampak? Boleh nikah pula lepas tu dengan JKK. Contoh. Nak royak biar faham. Kalau yang jenis tak ada haid, sama ada dia tu jenis budak lagi tak ada haid, ataupun hak 3 selendar dah, jalan pun kokeh. Jalan 3 langkah tak ke depan, 2 tak ke belakang. Faham lagi jenis tak ada haid dah 3 bulan. Faham? Lain pada isteri Nabi, habis iddah nama janda. Sama ada janda beriah atau busuk kohong, tak ada kira. Faham tak? Bila sebut janda, maka hukumnya bukan isteri. Janda beriah dia, Cik Mat? Janda tak jima ilmu, hak gitu betul semua jawab. Kalau sifat 20, bahan-bahan jawab. Gini mudah ingat gini. Dia panggil janda beriah. Tu istilah orang Melayu. Nikah dah, tak berlaku lagi persetubuhan. Faham tak lagi? Sama ada cerai tu sehari lepas nikah, atau sebulan, atau setahun. Paling lama Jabat Agama itu dia report Mahkamah Syariah Terengganu 7 tahun tak jima. Faham? Tak kira lah. Asal tak berlaku persetubuhan, start pada akad nikah, bila bercerai, orang Melayu panggil apa? Janda berhias. Tapi istilah Islam, istilah fiqh, istilah hukum syarak, dia anak dara. Tidak nama janda. Janda ni yang telah pun berlaku sekurangnya sekali jima' dalam perkahwinan. Baik, balik kepada isteri Nabi Ummul Mukminin. Faham? Maka walau 1000 tahun atau 1,000,000 tahun lagi, status title dia tetap isteri. Isteri Nabi. Walau mati dah pun isteri Nabi. Bila sebut isteri orang, boleh nikah tak dengan orang lain? Tidak boleh. Biar faham molek situ. Baik. Maka kata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah berkata, yakni ketika hayat baginda 1500 tahun dahulu. Kata ni bukan macam kita sembang bahang-bahang gitu. Kata berpesan untuk umat akan datang. Kita hak niat teluk tapang ni umat Nabi ya. Faham tak lagi? Kalau kita ikut Nabi, kalau tak mau ikut umat Nabi tak ngaku umat. Sombong sangat. Nabi kata kuan Nabi kata innahu, nampak, yasta'malu alaikum umara. Sesungguhnya nanti, bukan sekarang, kerana Nabi bubuh dengan akan datang, maksudnya yasta'malu, ista'mala yasta'milu.
akan menjadi pemerintah atas kamu satu kerajaan. Bukan sekarang istakmala, menggunakan huruf sin. Patutnya amilah saja. Huruf sin sebutir, mana lagi akan datang bila-bila. Jadi Nabi kata tu 1500 tahun dulu lenih dah bahasanya. Faham? Yasta'milu alaikum umara. Akan menjadi pemerintah atas kamu satu kerajaan nanti. Yang fata'rifuna, kamu semua kenal. Kamu kenal. Tengok sama dalam surat khabar, dalam tali basing. Kenal belaka. Faham? Dalam poster ada, dalam keping pun ada, mungkin kenal pemerintah kerajaan ni. Faham lagi? Watungkirun, dan kamu tidak kenal akan mereka itu, atau kamu tidak mengikut akan mereka itu. Ada bacaan mesti dibaca dengan kamu tidak kenal. Yang lebih kuat ialah kamu kenal dan kamu tidak kenal. Faham lagi? Ada kerajaan nanti yang menjadi pemerintah di atas kamu. Ada yang kamu kenal dan ada yang kamu tidak kenal. Tak ada kira lah. Hak mu kenal ke, hak tak kenal, hak negeri lain, esko ke apa, kita tak kenal. Malay orang ulu Kuala Berang tak kenal. Hak bagian ke sebelah taki. Faham tak? Hak orang duduk sebelah taki tak kenal pemimpin hak duduk ke Mamang. Tak ada kira lah. Nampak? Fata'rifun wa tungkirun. Nampak? Kamu kenal atau kamu tidak kenal. Maka paman Nabi buat jaga-jaga. Maka barang siapa barang siapa apa? Barang siapa yang karaha, yang benci, faqad bari'a, maka kamu telah terlepas. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, maksudnya wajiblah ke atas umat Islam, orang-orang yang beriman, membenci pemerintah yang melakukan perkara maksiat dan kezaliman. Kerana hadis-hadis yang lain memberikan sifat kenapa Nabi kata barang siapa yang benci maka dia bari'ah, maka dia terlepas. Terlepas ini ada beberapa maksud. Antaranya terlepas daripada api neraka. Ada maksudnya terlepas daripada disoal pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, terlepas daripada dosa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Walaupun kamu jadi rakyat dia buat dosa, dia buat zalim, dia berhabiti, dia tak semayang, kamu terlepas dengan syarat faman karaha, kamu benci kepada mereka itu. Bapa kena benci? Pasal hadis yang lain Nabi kata mensifatkan pemerintah yang patut kamu benci ini ialah ala innal sultan innal kitaba wal sultan sayaftariqani fakunu ma'al kitabi. Jaga-jaga nanti kerajaan akan berbalah dengan Quran. Quran kata haram, dia kata tak apa. Quran kata wajib, dia kata tak leh, tak sesuai dengan zaman ini. Quran kata hudud tu hak Allah, dia kata hudud tai kucing. Mana lagi? Dia jawab lagu tu. Ini Nabi pesan. Maka fakunu ma'al kitab, kamu tak boleh masuk golongan ini. Kamu mesti bersama dengan Quran dulu, kini, selamanya. Makna perjuangan menegakkan Islam, jangan nak ambil ra'i manusia. Faham tak lagi? Sampai mati kita kena menyebelahi Allah. Sampai mati kita kena menyebelahi Rasulullah. Sampai mati kita kena menyebelahi hadis-hadis Nabi. Walaupun tidak disukai oleh manusia akhir zaman. Nampak? Dan dalam hadis riwayat Imam Tabarani ada menyambung, iaitu sifat pemerintah yang patut kita benci dan engkar ini, iaitulah ya'maluna li anfusihim
wala ya'maluna lakum. Nabi kata pemerintah yang jahat ini mereka bekerja untuk mengkayakan diri mereka, bukan untuk mengkayakan kamu sebagai rakyat. Faham lagi? Jadi hadis ini saling menguatkan antara satu sama lain. Sebab tu dalam hadis Ummu Salamah, Nabi tak terang dah sifat dia. Nabi kata akan jadi satu golongan pemerintah di atas kamu. Sama ada kamu kenal atau tidak, maka faman karaha faqad bari'ah. Barang siapa benci maka dia terlepas. Kenapa pula nak benci? Dalam hadis lain, ya'maluna li anfusihim wala ya'maluna lakum. Mereka bekerja menjadi menteri dan sebagainya untuk menyenangkan diri mereka, bukan untuk menyenangkan kamu. Dalil tengoklah. Bila dia jadi menteri, bila dia jadi pemimpin, rumah dia jadi harga kehormatan, jadi berjuta-juta, dan rumahmu macam go ayam gitu kan. Faham lagi? Jangan kita nak lawan hadis pula. Tak payah sebutlah nama siapa-siapa. Makan lada kena. Betul tak? Nak ngajar jangan takut ke makhluk syirik. Main duk kona-kona jadi ketang tupuk. Siapa kat buku akak. Siapa kat bonggok akak. Siapa kat kayu sterik sedap ngak. Mak kita 3 cisuku. Aduh sedap masa ketang. Siapa kat bonggok akak lu. Ni dak lihat ni. Kona kok lain pula. Baik lagi ke laut candak sutung. Dah ngajar-ngajar lah. Kalau main herong lagu tu. Betul tak? Apa herong tak khabar lagu tu? Takut kayak gini dah boleh hijau. Takut kayak gini kakul khabar kan? Orang dak panggil masuk tali besing. Aku khabar betul kan? Aku tahu dah salah. Tapi aku kena buat dia. Kayak gini dak boleh masuk radio. Kayak gini kau dak panggil ngajar. Kayak gini dak boleh bayaran laung ngajar. Gitu gini. Faham tak lagi? Maka ni masuk pula dalam ayat Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang alim, kiai, qadi, murabbi, ustaz, tak kira nama apa pun, qadi, mufti, mereka ini menyembunyikan hukum-hukum yang sepatut diberitahu. Kenapa sembunyi? Bukan takut dibunuh, kerana sayangkan gaji-gaji bulanan mereka itu yang sebenarnya nilainya amat sedikit di sisi Allah dibandingkan dengan nilai agama. Maka mereka inilah orang-orang agama seperti inilah yang tidak makan di dalam perut mereka dari gaji bulanan mereka, melainkan api neraka. Wal-iyazabillah. Jelas tak lagi ya? Jangan takut makhluk. Kalau nak ngajar, nak kona-kona, beli Yamashita. Faham tak? Kenapa? Candak. Pergi candak sutung lah halal. Nak daripada menyampaikan ilmu agama, dia kemudian menyembunyikan sebahagian-sebahagiannya, takut tak boleh pitih. Faham tak lagi? Apa? Makan gaji api neraka. Maka barang siapa yang benci kepada mereka, faqad bari'ah. Orang itu bari'ah, maknanya terlepas. Terlepas apa? Terlepas daripada disoal pada hari kiamat. Soal apa? Dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Dah kalau undi terlepas tak? Nampak tak? Kalau beri undi terlepas tak? Jawab sendirilah. Otak ada di atas kepala, bukan di lutut. Faham lagi? Faman karaha faqad bari'a. Wa fi riwayatin faman kariha. Barang siapa yang tidak menyukai mereka itu, faqad bari'a. Orang itu terlepas. Dia diam cuma dia benci. Pasal apa benci? Nabi ajar. Tak baik ngajar-ngajar benci ke orang. Tak baik ngajar kata dah ngajar jahat. Dia ni amal ni. Kalau bodoh duk diam. Faham lagi? Nabi kata man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Barang siapa melihat benda tidak betul, maka wajib ubah. Faham? Wajib benci. Paling kurang
Nampak? Fabiqalbi, benci dalam hati. Wazalika adhaful iman, benci dalam hati saja adalah iman yang paling lemah. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, falaisa ba'da zalika minal iman. Adapun benci pun tidak, faham lagi, disokong suka dah pula dengan segala kemaksiatan yang berlaku di bumi Malaysia, maka falaisa minal iman, tidak lagi dikira orang itu sudah beriman dengan Allah. Wal iyazabillah. Nabi sambung lagi, waman angkara, barang siapa engkar akan kezaliman dan pembohongan mereka ini, faqad salima, maka dialah yang selamat. Faham lagi? Jadi yang bari'ah belum tentu selamat. Nampak? Kita kena engkar, sekurang-kurang engkar dalam hati. Kalau kita ada kuasa, engkar dengan biyadih, dengan kuasa. Fa'illam yastati', kalau kamu tidak mampu dengan kuasa, tak ada kuasa kita nak marah, faham tak? Fabilisa ni, maka katakanlah dengan lidah bahawa ini tidak betul, ini adalah pembohongan, ini adalah penyelewengan, ini adalah zalim daripada hukum Allah. Nampak? Tak mau cara ambil, tak mau cara kita nak mayang dah, tak mau cara. Bani tak mau cara boleh tak? Boleh. Dah jadi gana, bukan umat Nabi. Dah umat ni, umat beruk. Dia kata, Nabi kata, wa man lam yahtama bi umuril muslimin falaisa minni. Barang siapa tak mau cara perkara yang berlaku di kalangan umat Islam, bukan umat aku. Balik awal. Faham lagi? Itu kata masalah. Pasal apa? Pasal tak mau tunduk pada Quran dan hadis. Nak pakai kepala otak sendiri juga. Nak menang nafsu dia juga. Maka tak mau ikut Quran hadis, sesatlah. Tak boleh kata kau orang sesat ngajar. Bukan aku kata bodoh. Nabi kata. Nabi kata, taraktu fikum amraini, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, kamu tidak akan menjadi sesat. Cara tak mau sesat ke mana? Ma tamassaktum bihima, selagi kamu pegang dua ni, kitab Allah wa sunnata rasulih, Quran dan hadis, yakni daripada keterangan alim ulama. Bukan kita ambil Quran hadis kita tafsir diri kita orang kampung. Mana? Daripada huraian alim ulama. Gitu. Dia ni ada duli apa kau ya Quran? Tak apalah, mu sesat dalam neraka. Duli apa hadis? Tak ada duli Dia cakap hadis mau masuk neraka. Faham lagi? Pasal apa? Pasal sesat. Dan Nabi tak kata dalam hati kat lain Nabi kan cakap sepatah hidup dia. Nabi kata kullu dhalalatin finnar, yang sesat itu dalam neraka. Takkan balik ke Takim mula dah sesat. Faham lagi? Sampai pada masa kamu masuk syurga, masuk sport. Dah kami warna ni gambar-gambar ni. Kamu tak boleh masuk syurga. Dah warna balik Takim bah. Balik mula. Ada balik mula? Dah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tak ikut Quran, kalau agung dan sultan sekalipun dalam neraka. Tak ikut Quran, walau raja sekalipun, tak usah kita acak yang dalam neraka. Tak ikut Quran hadis, tak ikut ahli ulama, walau menteri besar, presiden, dalam neraka. Bukan kata kita teranum, menteri kena presiden Amerika, rambut macam gebatan nyapu, Donald Trump tantang. Tuhan akan tanya dia kenapa tidak haramkan arak di Amerika. Tak boleh jawab, diseksa. Kenapa kamu tidak potong tangan pencuri di Amerika? Kena soal. Bukan orang Islam je, semua orang kena soal. Presiden Rusia, Putin botol susu. Allah akan tanya, kenapa kamu tidak suruh rakyat Rusia menutup aurat? Betul tak? Kena tanya tak? Ada dia presiden, dia ada rakyat tak? Ada.
Dah kafir kan? Kafir tak kafir, Nabi kata kan, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang jadi pemimpin akan ditanya daripada rakyat di bawahnya. Ada Nabi kata illa Rusia wa Amerika. Mereka Rusia dan Amerika la yus'alun. Tidak akan ditanya. Ada Nabi kata itu? Tu kita ni lambat tak dengar. Kat 30 nak dengar hadis. Faham tak? Jadi banyak bengong lah. Cuma dengar umur 7 tahun. Alim besar dah kita ni. 20 putih dah ngaji. Umur 7 cara mengaji, faham? Dengan track pakar, dengan nahu, dengan balaghah, dengan hadis, dengan tafsir. Umur 20 cukup ulama kata cari dunia pula bagi hidup. 13 tahun dah ilmu tidak ada. Alim dah kau ustaz Melaka dah. Ni dah. 60 baru nak bagi dengar. 60. Baru nak bagi dengar. Jawab apa dulu tak dengar? Tak boleh. Saya kerja kerajaan. Kalau pergi dengar kat kira ada orang report kat kira kena tukar kerja. 60 mari. Hari pertama nitah nak pergi surau, tepuh di mak lepik, bahang tanah. Hari pertama nak pergi ngaji pada ain, meninggal dunia. Timbang amal kat pergi. Balik awal. Betul tak? 64 dah mak ngah baru nak mari belajar pada ain. 64 zaman muda umur 20. Tu main orang rodak dulu. Tengok rodak faham tak ke? Patah matripu dah masa 30 masa tu zaman Jeffrey Deng Agogo. Faham tak ke? Dah ni cucu salah kerja boleh lagi dengar. 64 dah umur nak pergi dengar. Bak mana orang ngah ni? Tak sungguh, tak ada baik. Mak ngah dah tubik titik arang dah baik. Baru nak belajar baik. Natang sungguh. Nampak tak? Tu jahatnya kita dengan Allah SWT. Beri mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh melangkah, pitih beri, anak cucu beri, negara beri, suruh kita dengar dari muda tak kita dengar. Betul tak? Ada. Lepas tu nak syurga Firdaus. Aduh kepuk. Syurga Firdaus mu ingat bala raya. Bala raya kambing boleh naik. Faham? Nak masuk syurga taat Nabi. Nak taat Nabi ikut Quran hadis. Tu je. Bukan masuk syurga dengan nama Islam. Beratur panjang nak masuk syurga dengan sebab kebangsaan. Mana ramai nak masuk syurga ni? Beriak cak amalan apa ni? Tanya malaikat. Kami Melayu. Atas nama Melayu boleh masuk syurga? Tak boleh. Melayu dah baca amal. Amal tak ada. Kami lawan ulama dulu. Kami tak berahi duduk-duduk. Kami nak set zumba. Dah baca nak masuk Quran ni. Dah ni Melayu. Parti Melayu Bersatu ni. Boleh masuk? Pok darah Nabi tak boleh masuk. Bawa takat typed gambar MB. Pok darah Nabi tak boleh masuk lagi. Tahu tak? Abu Jahal tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Nak masuk, tunduk pada agama. Tak kira mu siapa. Al-jannatu lil muti' walau abdan habasyiyah. Syurga itu untuk orang yang tunduk pada perintah agama walaupun hamba hitam legam yang keturunan Habsyi. Wan narul lil asi, dan neraka itu untuk orang yang tak mau ikut jalan agama walau sayyidan Quraisyah, sekalipun Tok Said lagi keturunan Arab Quraisy. Dah. Balik awal kita. Waktu tak ada jalan dah kita nak dapat syurga Allah. Kita tak mau neraka. Motosikal ada dah, tak susah dah. Tahu tak? Selipar ada lagi selipar. Ada dah. Mak ayah ada dah. Ayam itik ada dah. Api air ada dah. Nak syurga Allah. Syurga Allah dengan api dah, dengan rumah dah, dengan kereta dah, dengan amal saleh. Dah kalau kita menjadi penghalang daripada tertegaknya sebuah negara Islam di Malaysia, amal saleh ke amal jahat? Dah. Maka waman angkara faqad salima. Siapa yang engkar golongan pemerintah jahat seperti ini, yang menipu ramai orang, maka dia orang yang selamat. Apa pula sebut tipu-tipu? Nabi kata, ala inna fikum
Ala sayakunu ba'di umara, jaga-jaga nanti akan datang ada kerajaan yakzibun wa yazlimun, mereka ini suka berbohong. Faham lagi? Yakzibun bahasa Arab, bahasa Melayu orang mengaji Arab benda mana? Berbohong, berahi pelawak. Wa yazlimun, dan tidak melaksanakan hukum Quran di dalam negara. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang pergi kepada pemerintah seperti ini, wa a'ana ala zulmihim, tolong pula pembuatan jahat mereka itu. Jadi skuak tu skuak ni pula. Fasaddaqa bikazibihim, membenarkan pembohongan mereka itu. Walastu minhu, walaisa minni walastu minhu, bukan daripada kalangan aku bukan pemimpinnya pada hari kiamat. Baik tahu. Ni bukan cerita politik. Ini hadis Nabi. Minta maaf ni, politik tak ada sini. Hadis Nabi SAW. Tak puas hati bangun. Gujah. Allah aku nak enjar atas muka. Kita dengar Quran, dengar hadis, orang beriman, Tuhan jaga ni kena kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak nak ujah. Illa man radiya wa taba'a. Yang terlepas ialah orang-orang yang benci kepada mereka. Yang selamat ialah orang yang engkarkan kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Siapa yang binasa? Nabi kata illa man radiya wa taba'a, melainkan orang-orang yang suka dengan mereka ini dan pula ikut pula orang seperti itu. Kata pensyarah hadis Imam Muslim sebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, dia kata mereka yang suka, tidak engkar, hatinya rasa betul pemerintah seperti ini. Wataba'a, dan pula orang-orang yang ikut pula, ikut, faham tak? Ikut pula tu, nampak? Maka mereka ini masuk neraka. Na'udzubillah. Tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak dapat dua perkara. Yang pertama, tidak lepas daripada azab Allah. Yang kedua, tidak lepas daripada tanggungjawab. Mereka akan disoal pada hari kiamat. Kenapa mugi sokong? Bapa mugi suka? Yang kedua, mereka tidak salimah. Mereka tidak selamat daripada kemurkaan dan azab Allah pada hari kiamat. Qalu, maka berkata sahabat, dah kalau pemerintah tu kami dang dengan kami panjang umur dengan anak cucu kami, ala nuqatiluhum, adakah wajib kami perangi akan mereka atau kami bunuh mereka, kami katak biar mampu? Jawab Nabi, la masalu, jangan bunuh dia selama mereka masih lagi mengerjakan semayang, tapi hendaklah kamu engkar dan kamu berlepas diri daripada mereka. Itu penjagaan itu. Ni dah oleh kabel. Lebihlah. Gada maruah, gada agama, gada segala-galanya. Pejam mata arak yang makin banyak. Pejam mata judi semakin banyak. Pejam mata tanah air digadai pada bangsa asing. Pejam mata Quran dan hadis dipijak-pijak. Pejam mata ulama-ulama dicaci maki. Pejam mata segala program maksiat semakin banyak dalam TV, dalam radio. Rumah-rumah maksiat semakin banyak. Pejam mata tu buat apa? Naik bering. Allahu Rabbi. Itu rasuah namanya. Dalam satu hadis riwayat Abu Naim daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khuzil ata'a bada ma ata'a, ambillah pemberian daripada kerajaan jika ia adalah pemberian ikhlas daripada mereka. Fa iza sara rishwatan an dinikum fatrukuhu fala ta'khuzuhu fi riwayatin.
maka apabila dia adalah menjadi rasuah yang menyebabkan kamu membelakangkan hukum-hukum agama, maka jangan kamu ambil, tinggalkanlah. Faham lagi? Faham tak? Nabi kata kalau pemerintah beri hadiah ke rakyat, ambil lah. Khuzul ata'a madama ata'a. Ambillah pemberian pemerintah itu selama dia ada memang betul-betul pemberian nak tolong kita. Fa iza sara rishwatan an dinikum, maka apabila dia berjadi rasuah yang bercanggah dengan agama kamu, dengan muambil tadi, kamu sanggup langgar hukum agama, kamu sanggup mendiamkan kemungkaran. Dengan sebab dapat piti ni, kamu tetap memberi sokongan kepada orang yang membenarkan maksiat bermaharaja leda. Dengan ambil piti ni, kamu akan memberi sokongan yang menyebabkan agama kamu tetap duduk di bawah, tidak di atas, sebagaimana sabda Nabi Islam yang luwala yula alaih. Kalau gitulah mugi ambil juga. Kalau gitulah keadaan, fala ta'khuzu wa fi riwayatin fatatruku. Jangan kamu ambil, tinggalkan. Mudah-mudahan sedikit tazkirah tadi sudah memberi iktibar kepada kita. Kalau kita orang yang cerdik, kalau kita bodoh, tak jadi apa. Mana kata pepatah Arab, yudrikuz zakiyu bi kalimatin wahidatin wala yudrikul ghabiyyu walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Orang yang cerdik, satu ayat atau satu hadis sudah memadai, dia nampak pada akal fikirannya. Tapi tidak nampak orang yang bengong, orang yang bodoh, walaupun dibaca khatam kitab Injil dan kitab Taurat di hadapan. Wal iyadzubillah. Faham lagi? Mudah-mudahan kita tidak masuk golongan bodoh. Wallahu a'lam